المطعم الماء قائمة الطعام الرز الطباخ الدكان السعة الخضروات يطلب he want يأكل he eat تتناول she take تشرب she drink Okay, untuk fi'il mudhari' pula, yatlub. Dhamir huwa disambung dengan fi'il mudhari' present tense bermaksud he want. Yatlub. Yakul, he eats. Kena tambah ya di hadapan perkataan. Kemudian untuk mu'annas, dhamir hiya, kena tambah ta di hadapan dan baris atas. Tatanawal. Tatanawal, she take. She takes bermakna dia dah ambil makan tengah hari. Okay, contohnya tatanawal al-ghada. Okay, dia dah makan tengah hari. Okay, tatanawal ni diambil maksudnya dia makan lah. Tashrab, dia minum. Ta di hadapan menunjukkan kat situ maksud dia hiya, iaitu dia perempuan sedang minum. Tashrab. Okay, kemudian sila buat game di sini. Word yang telah disediakan. Okay, sebenarnya ada banyak lagi lah untuk fi'il mudhari' yang menggunakan dhamir yang lain. Yang tadi fi'il mudhari' hanya belajar satu saja dhamir, iaitu huwa. Huwa apa tadi? Huwa yakul, huwa yakul, huwa yatlub. Okay, ini untuk fi'il mudhari'. Okay. Sebenarnya ada banyak lah, 14 yang awak dah hafal tu. Huma, hum, hiya, huma, huna. Okay, yang kalau huwa dia ditambah ya di hadapan baris atas. Okay, kalau fi'il, kalau hiya pula, okay, ni hiya. Okay, kemudian hiya tadi, perkataan apa yang awak belajar adalah tatanawal, dia mengambil, iaitu ta baris atas di hadapan. Dan juga tashrab. Tashrab dia minum. Inilah hiya. Okay. Jadi dua ni saja untuk perkataan dalam muka surat sebelum ni. Okay, yang ini adalah anta sampai nahnu. Okay, semuanya ada 14 dhamair kita panggil. Untuk yang kata ganti nama yang tepi ni. هل أكلت الرز المقلي والدجاج المشوي قبل قليل؟ نعم، أكلت الرز المقلي ولكن ما أكلت الدجاج المشوي. من اشترى يا مريم؟ هل أكلت الرز؟ لقد اشتريت. كيف طعمه؟
طعمه حار ومالح قليل. لا بأس يا عائشة، هذا على حسابي. لقد اشتريت. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحوار الأول. Hal bermaksud adakah, akalti awak makan untuk muannas perempuan, al-ruz nasi, al-maqli goreng. Okey, wadajaj dan ayam al-mashwi panggang, qabla qalil sebentar tadi. Okey, qabla qalil bermaksud sebentar tadi. Naam, ya, akaltu saya makan al-ruz maqali nasi goreng, walakin tetapi ma akaltu saya tak makan ad-dajaj al-mashwi. Okey, ayam panggang, sorry. Man ishtara, siapakah yang membeli ya Maryam? Man, siapakah? Ishtara, membeli. Okey, kemudian laqad ishtaraitu. Sayalah yang membeli. Okey, tu kat sini menunjukkan maksud saya. Laqad ishtaraitu, sayalah yang membeli. Kaifa ta'muhu, bagaimanakah rasanya? Ta'muhu harun, har wa malih. Rasa dia pedas dan masin sedikit. Qalil, sedikit. La ba'sa, tidak mengapa ya Aisyah. Hadha ala hisabi. Ini adalah pada pandangan saya lah. Okey, bagaimana nak jawab soalan ini? Okey, tengok latihan ini adalah berdasarkan kepada dialog Aisyah tadi. Okey, ainal hiwar, di manakah berlakunya perbualan itu. Hiwar bermaksud perbualan. Mata akalat Maryam ad-dajaj, bilakah Maryam makan ayam. Okey, kemudian hal akalat Aisyah, adakah Aisyah makan ad-dajaj al-mashwi. Okey, ayam panggang. Okey, seterusnya kaifa ta'mul al-aruz al-maqli, bagaimanakah rasa nasi goreng. Okey, nombor 5, man ishtara al-ruz al-maqli, siapa yang beli nasi goreng. Okey, soalan ni ajib sahihan atau khata'an. Okey, jawab betul atau salah. Okey, dekat ruang ni yang ni kat sini, yang ni kat sini. Okey. Soalan pertama, ar-raqam al-wahid, nombor pertama, jumal ayat, al-ijabah jawapan. Okey, akalat Maryam. Okey, Maryam dia makan apa? Akalat Maryam. Maryam makan al-ruz maqli atau ad-dajaj al-mashwi. Okey, kalau Maryam dia makan nasi goreng, tandakan right. Kalau dia tak makan ayam panggang, tandakan pangkah. Khata' lah. Okey, yang kedua, man ishtara al-aruz al-maqali. Okey, siapa yang beli nasi goreng? Okey, Maryam ke Aisyah? Kalau Aisyah, tandakan right. Kalau bukan Aisyah, tandakan pangkah. Kalau Maryam yang beli, tandakan right. Okey, nombor 3, kaifa ta'mul aruz al-maqli, bagaimanakah rasa nasi goreng? Ta'mu harun walaziz. Okey, rasa dia pedas. Walaziz, sedap. Okey, sedap. Ta'muhu harun, okey, rasa dia adalah pedas. Wa malih qalil, dan masin sedikit. Kemudian,
Man fil hiwar. Siapa dalam perbualan ni? Maryam wa Aisyah ke atau ana wa Aisyah? Saya dengan Aisyah. Soalan 5. Hal tuhib Maryam wa Aisyah at-ta'am har wa malih. Adakah Maryam dengan Aisyah ni dia suka makanan yang pedas dan masin? Okey, kalau la lah, kalau naam lah. Atanawal al-fatur. Atanawal al-ghada. Atanawal al-asriyah. Atanawal al-asha. Atanawal al-sahur. Atanawal al-iftar. هل تتناول الفطور؟ لا، أنا جوعان جدا. هل تتناول الغداء؟ لا، أنا شبعان جدا. هل تتناول العصرية؟ لا، أنا عطشان جدا. هل تتناول العشاء؟ لا، أنا فرحان جدا. هل تتناول الإفطار؟ لا، أنا نعسان جدا. أكلت الدجاج. ما أكلت السمك. أكلت البيض. ما أكلت الخضروات. أكلت اللحم. شربت الماء. ما شربت القهوة. شربت الحليب. ما شربت اللبن. شربت نسكافيه. ما شربت الشاي. الواجبات العربية. sajian masakan Arab. أفضل مندي اللحم. أفضل شاورما. أفضل كباب. أفضل طعمية. أفضل زبادي. أفضل جبنة. أفضل فول مدمس. Okey, bagaimana cara nak susun perkataan jumlah fi'liyah? Okey, dalam bahasa Arab terdapat dua jenis ayat. Satu nama dia jumlah fi'liyah dan satu lagi jumlah ismiyah. Okey, jumlah fi'liyah dan ismiyah ni kita akan belajar pada bab seterusnya. Walau bagaimanapun saya akan menunjukkan tips untuk menjawab susun perkataan menjadi ayat tersebut menjadi jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini bentuknya adalah ayatnya dimulakan dengan kata kerja. Okey, sama ada kata kerja tersebut kata kerja fi'il madhi ataupun fi'il mudhari'. Fi'il madhi adalah untuk past tense dan fi'il mudhari' untuk present tense. Past tense bermaksud ayat tersebut
menunjukkan masa yang telah lalu atau lampau, manakala fi'il mudhari' menunjukkan ayat tersebut masanya akan datang atau sedang berlaku. Okey, yang pertama adalah kena pasti kata kerja fi'il madhi atau mudhari'. Okey. Jumlah ismiyah ini jumlah fi'liyah ini biasanya dia merangkumi kata kerja sama ada fi'il madhi atau mudhari'. Kemudian dia ada kata nama. Okey, selepas kata kerja biasanya ada kata nama, dan daripada kata kerja dan kata nama itu ada huruf jar atau zaraf. Okey, huruf jar atau zaraf ini biasanya kata hubung lah atau kata sendi, kata bantu yang menggabungkan antara kata kerja dengan kata kerja atau kata kerja dengan kata nama di antara kedua-duanya. Itulah tersebut. Okey, selepas ni kita akan tengok contoh untuk lebih faham. Okey, yang pertama, apabila kita dah kenal pasti fi'il madhi atau mudhari', maka kata kerja tersebut disusun pada ayat yang pertama. Okey, di sebelah kanan. Okey. Di sebelah kanan yang pertama apabila dia adalah kata kerja sama ada madhi atau mudhari'. Okey, itu yang pertama. Macam mana nak kenal pasti fi'il madhi mudhari'? Ia adalah perkataan asal 3 huruf, contohnya akala yang ditambah di depan atau yang di belakang. Kalau madhi di belakang lah. Kalau biasanya di belakang, kalau mudhari' biasanya di belakang dan di depan atau di belakang. Okey, kedua-duanya dia boleh berlaku. Kemudian cara nak kenal fi'il madhi mudhari' juga adalah berdasarkan sifir fi'il madhi mudhari' yang telah pelajar hafal, iaitu ada 14 dhamir, iaitu untuk fi'il madhi huwa huma hum sampai akhir dan fi'il mudhari' huwa hum sampai akhir. Maka di situlah kita dapat kenal pasti ia adalah kata kerja madhi dan mudhari'. Okey, selain daripada itu, dalam buku juga terdapat kata kerja madhi dan mudhari'. Pelajar perlu hafal semuanya baru dapat kenal pasti bagaimana ia adalah kata kerja madhi atau mudhari'. Okey, itu yang pertama, kita dah kenal pasti. Dan kita dah susun di sebelah kanan. Okey, contoh sebelah kanan ni lah. Huruf Arab dia biasa bermula sebelah kanan. Kemudian tanya kerja tersebut akan dapat jawapan untuk kata nama. Okey. Kata kerja yang tadi tu kita tanya kata kerja tersebut. Contohnya kata kerjanya akala. Okey, telah makan akala. Telah makan akala. Kemudian tanya akala. Apa yang makan atau siapa yang makan? Tanya akala, maka dia akan dapat jawab kata nama selepas kata kerja. Okay, katakanlah kat situ ada perkataan Muhammad. Jadi kita boleh agaklah siapa yang makan. Jadi Muhammad yang makan. Jadi Muhammad itu susunan dia yang kedua selepas kata kerja. Okay, kena pasti kata nama yang bertanda alif lam di depan. Okay, yang ini bagaimana kita nak kenal pasti kata nama? Kata nama biasa ada alif lam dekat depan. Okey, dan kemudian yang kedua, cara nak kenal pasti kena tahu makna lah selain daripada alif lam tersebut. Okey, kemudian cara nak tahu kata nama, kadang-kadang kata nama dia ada dua perkataan yang membawa satu maksud. Contohnya qaimatut ta'am, iaitu bermaksud menu. Okey, menu qaimatut ta'am. Okey, menu di sini kalau dia terpisah antara susunan kata tu qaimatut ta'am, maka dia jadi lebih mudah lah sebab kita dah tahu, oh yang ini adalah kata nama yang dua perkataan tapi satu maksud. Jadinya lebih mudah lah lepas qaimah atau am. So dia ada satu kalimah. Okay. Jika ada waw maksudnya dan. Okay, waw biasa dalam soalan susun kata dia bermaksud dan. Okay, waw tu bermaksud dan biasanya lah. Okay. Maka kata nama tersebut atau kata kerja ke yang waw ini dia kena sama jenis. So kita boleh susun lah. Kalau ada waw ni biasanya waw dia duduk tengah-tengah. Okay. Maknanya nak susun dia kalau selepas waw ni dia adalah jenis kata nama
makanan, so sebelumnya mesti jenis yang sama. Contohnya wa al-aruz. Okey, contohnya wa al-aruz maksudnya dan nasi. Okey, wa al-ruz. Okey, ruz. So sebelumnya mesti jenis sama macam makanan nasi tadi. Okey, ruz bermaksud nasi. Katakanlah yang sebelumnya mungkin dajaj ke, ayam ke, ataupun minuman pun boleh, jenis-jenis makanan dan minuman. Alma' ke, okey, alma' adalah air. So kita boleh susunlah kat situ. Tak adalah istilah waw ni dekat depan sekali ke ataupun waw ni di belakang. Okey, maksud waw ni adalah menunjukkan kata hubunglah di antara satu kata nama dengan kata nama sebelum dan selepas waw. Okey, kemudian kita dah kenal pasti kata nama, kita dah susun yang pertama kata kerja, yang kedua kata nama yang bersesuaian dengan kata kerja tersebut, dan ketiga kenal pasti jika ada kata hubung, kata sendi nama, huruf jar atau zaraf. Okey, huruf jar atau zaraf atau huruf kata bantu yang menghubungkan antara satu ayat dengan ayat atau menghubungkan satu perkataan dengan perkataan yang kena susun tu lah. Okey, bila dah kena pasti huruf jar, barulah kita boleh tahu macam mana nak susun perkataan tersebut. Okey, dan salah satu cara yang paling cepat untuk kuasai adalah dengan menghafal dan mengetahui makna setiap perkataan yang mahu disusun tu lah. Okey. Kemudian okey, kita tengok contoh. Okey, yang bawah ni nombor 5 dia bukan jenis yang ada kata kerja. Jadi yang ini tak ada kaitan lah dengan tips tadi. Okey, tips tadi dia cuba nak memberi clue bagaimana nak susun ayat yang ciri-cirinya mempunyai kata kerja, kata nama dengan kata hubung tadi. Okey. Okey, kita cuba buat nombor 1. Nombor 1 ni mandi al-laham. Okey, mandi al-laham ni dia adalah dua perkataan yang mempunyai satu kata nama, satu makna. Jadi mandi ni mesti sebelum al-laham. Al-laham daging. Okey, Muhammad yafdal. Okey, Muhammad dengan yafdal, Muhammad mestilah kata nama orang. Jadinya kita dah dapat kenal pasti yang ini adalah kata kerja. Maka kata kerja duduk tang sini. Lepas kata kerja, tanya kata kerja ini. Siapa yang menggemari? Okey, yafdal ni maksud dia gemar. Okey, gemar. Jadi ni kita akan dapat jawapan. Lepas kita tanya kata kerja, kita akan dapat jawab Muhammad. So, jawapan dia yafdal Muhammad. Susunannya selepas Muhammad ni selepas yafdal. Maka Muhammad menggemari mandi al-laham. Okey, mandi daging. Okey, nasi mandi daging, makanan orang Arab. Jadi jawapan dia yafdal Muhammad mandi al-laham. Okey, itu tips jika kita tak tahu makna lah. Jika tahu makna tak ada masalah, susun saja macam biasa bermula dengan kata kerja. Okey, kemudian yang kedua, sebab dalam bahasa Arab biasanya kita akan guna kata kerja di depan. Okey, kalau bahasa Melayu, kita cakap ada kata nama kat depan kan. Contohnya, saya duduk atas kerusi. Okey, saya duduk atas kerusi. Saya tu dekat depan. Tapi kalau bahasa Arab, duduk tu kena depan. Depan pangkal ayat. Okey. Saya duduk di kerusi. Dalam bahasa Arab dia, saya duduk, jalastu lah. Jalastu, saya duduk atas kerusi, alal kursi. Okey, alal kursi. Jadinya saya duduk kena duduk depan, baru tengah-tengah tu huruf jar, ala, kursi, kata nama. Okey. Jadi dia bergantunglah pada ayat tu. Kalau kita dapat kenal pasti kata kerja macam mana, kata nama dan huruf jar tu, maka mudahlah untuk buat ayat susun kata ini. Okey, yang kedua, ummi. Okey, katakanlah kita tak tahu makna. Okey, yang ini biasa tips memang digunakan kalau tak tahu makna, tapi kalau tahu makna tak ada masalah.
memang pelajar tu dah hafal lah. Okey, contohnya kat sini mana kata nama? Atanawal. Atanawal kita dah tahu alif kat depan tu dia ditambah. Asal perkataannya tanawala, mengambil. Okey, saya mengambil. Mengambil apa? Jadinya yang ni duduk depan. Saya mengambil apa? Tanya kata kerja tersebut. Saya ambil apa? Okey, saya ambil Umi bukanlah mak saya. Mak tak mungkin juga. Al-fatur sarapan. Baru betul. Saya ambil sarapan. Saya ambil sarapan. Susunannya atanawal al-fatur. Fatur adalah kata nama. Dia ada alif lam. Kemudian tanya lagi atanawal al-fatur. Saya makan sarapan apa? Atau dengan siapa? Mak. Jadi mak Umi bersama dengan mak saya. Soalan ketiga. Kata kerja mana? Ta'kul. Okey, ta'kul duduk depan. Tanya ta'kul balik. Ta'kul makan apa? Ta'kul makan ad-dajaj al-makli. Yang ini kita dah kenal pasti. Dia adalah dua perkataan yang mempunyai satu maksud. Ad-dajaj al-makli. Jadinya ta'kul ad-dajaj al-makli. Siapa yang dia makan. Siapa yang makan ta'kul ni? Bintun. Bintun adalah anak perempuan. Jadinya ta'kul kat depan. Bintun dekat selepas ta'kul. Anak perempuan makan. Okey. Maka kita akan dapat jawab bintun lah. Okey. Lepas kita tanya ta'kul. Siapa yang makan? Bintun. Kemudian tanya bintun dengan ta'kul. Ta'kul bintun makan apa? Kita akan dapat jawapan ad-dajaj al-makli. Okey. Jadi jawapannya ta'kul al-bintu ad-dajaj al-makli. Okey, begitu juga dengan soalan 4. Yashrab al-ma' yashrab al-jad as-sakhin. Okey, kat mana kata kerja dia? Yashrab, sebab ya kat depan dia ada tambahan huruf untuk dhamir hiya. Untuk huwa, huwa yashrab. Yashrab minum. Dia minum. Siapa yang minum? Jadun. Okey. Jadun datuk. Jadi susunlah yashrab al-jad. Datuk minum. Minum apa? Minum air. Al-ma'us sakhin. Air panas. So ini pun sama dua perkataan yang mempunyai satu maksudlah air panas. Okey. Ni adalah sifat mausuf. Sifat mausufnya panas. Okey, sifat dia panas, air yang panas. Okey, sifat kepada air itu adalah panas. Maka sakhin ni kita panggil sifat. So jawapan dia yashrab jadun, datuk minum al-ma' as-sakhin, air panas. Okey, nombor 5 ni kena susun sajalah ikut. Okey, kena hafal lah ana jau'an. Ana jau'an wa atashan jiddan. Okey, kat sini ada waw. Okey, macam tadi saya dah bagi tahu tips. Kalau dia ada waw sebelumnya, dia mesti sama jenis dengan atashan. Atashan maksud dia apa? Haus, jau'an, lapar. Jadi haus dengan lapar ni dia mesti duduk sebelum jau'an ni, sebelum waw. Jadi ana jiddan. Ana ni saya, takkan awak tak tahu kan makna saya? Saya jiddan. Jiddan ni sangat. Jadinya saya haus, saya lapar dulu, jau'an, wa atashan jiddan jawapan dia. Okey. Okey, cuba jawab soalan ini berdasarkan teks. Ikhtar al-ijabah sahihah. Pilih jawapan yang betul. Okay, soalan 1. Tanawalat Fatimah al-at'imah. Okay, Fatimah memakan makanan fi pada waktu alif as-subuh, ba al-lail az-zuhur. Okay, mana satu? Berdasarkan teks yang muka surat sebelum tu lah. Ummaha mahira, maknya mahir. Okay, seorang mahir. Alif al-at'imah. Okay, makanan-makanan. Faturah. Okay,
Ba tabakhah. Mana satu? 3. Fatimah ummuha. Apa dia? Fatimah emak dia. Tanawalat, a'addat, sa'adat. Okey, mana satu? 4. A'addat ummiha al-at'imah. Ba'da, maknya menyediakan makanan selepas alif, fatur, ba, solat subuh, jim, maghrib. Nombor 5, jawapan dia apa? Ummuha al-at'imah al-lazizah. Maknya makanan sedap-sedap. Okey, yang pertama sa'adat, akalat, tabakhat. Okey, mana satu? Okey, kemudian imla al-faragh bil ijabah sahihah. Okey, isi tempat kosong lah. Alif, ana ma, saya tidak apa makarona al-maqliyah. Okey, makarona goreng, makaroni goreng. Okey, alif, akaltu, ba, akalti, jim, akul. Okey, mana satu? Nombor 2, nahnu, apa dia? Al-asya fil mat'am haran qabla qalil. Okey, kami. Okey, kalau kami nak guna mana? Tanawalna ke, natanawala ke ataupun tatanawal. Okey, mana satu? Okey, al-asya ni makan malam fi mat'amul haran. Okey, di restoran panas sebelum ini. Sebentar tadi. Okey, sebentar tadi. Limaza, kenapa? Hazihil qahwah ya Aminah. Kenapa dengan kopi ini ya Aminah? Okey, apa yang kat sini nak sesuai letak apa? Kalau untuk anti Aminah. Okey, nak guna tashrab ke, tashrabin ke ataupun ashrab. Nombor 4, hiya arba'ah, hiya maza alma min ummiha ba'da qalil. Okey, ba'da qalil selepas saja tadi. Okey, kalau qabla ni sebelum sekejap tadi. Kalau ba'da qalil selepas je kejap tadi. Okey, hiya tatalub ke, talabat ke ataupun tatlabin. Okey, untuk hiya tengok dhamir hiya nak guna yang mana? Okay, sebab dia ada perkataan ba'da. Ba'da ni dia kena guna fi'il mudhari'. Sebab selepas kejap lagi dia akan order air. Maksudnya lah daripada maknya tu. Okay, kalau yang ini qabla menunjukkan dia fi'il madhi. Okay, fi'il madhi. Jadi nak guna apa fi'il madhi untuk nahnu. Okay. Kemudian nombor 5 ni, ummi fil matbakh lil fatur. Mak saya di dapur untuk sarapan. Okey, jadinya sa'adana ke sa'adat atau nusa'id. Okey, yang ini kena guna fi'il mudhari' bagi hiya. Okey, hiya ummi lah. Kalau hiya nak guna yang mana? Okey, sa'adana ke sa'adana ke sa'adat atau nusa'id. Okey, kemudian soalan ketiga, soal as-salis, ikhtar al-ijabah sahihah. Okey, yang alif. Aminah tanawalat al-fatur fi. Okey, Aminah dia mengambil sarapan tu pada waktu bila? Okey, masak ke, sabah ke, al-lail. Okey, yang ini berdasarkan dialog tadilah. Muka surat sebelum ni. Okey, al-makaruna al-maqaliyah minal at'imah maza. Okey, makaronah goreng daripada makanan-makanan apa? Asyahiyah, al-kabirah atau al-masyawiyah. Okey, kat sini al-makarona al-maqaliyah. Okey, dia guna muannas lah sebab makaronah tu dia muannas, dia ada tamar buta. Jadi sifat yang goreng tu
kita panggil dia ini adalah sifat kepada makrunah. Maka kena letaklah ta marbutah sama macam makrunah. Okey, nombor 3. Ishtaraitu al-ashariyah al-maqliyah min apa? Okey, saya membeli mi goreng daripada mana? Okey, alif dukan, ba dajaj, jim sa'adat. Okey, nombor 5. Bikam hadha ad-dajaj al-maqli? Berapa ringgitkah ayam goreng ini? Bikam maksud dia berapa ringgit. Alif biwahid ringgit. Ba biahada ringgit. Jim biahada wa asyara ringgit. Okey, kenapa dia ba kat sini? Dengan maksud dia. Okey, dalam buku awak dia kadang-kadang diguna ringgit, kadang-kadang diguna ringgit. Okey, dua-dua tu betul lah sebab ringgit ni dia ambil kata pinjaman daripada kata pinjaman bahasa Melayu. Jadi dua-dua betul. Ikut je lah buku tu. Okey, nombor 5. Sa'adat Fatimah ummiha. Fatimah menolong emaknya apa? Alif bijaddin, ba jiddun, jim jaddah. Okey, tiga-tiga ni ada maksud. Okey, tapi kalau baris berbeza, maksud dia berbezalah. Okey, yang ini adalah jiddun, jiddin. Okey, jiddin ni maksud dia apa? Jaddatun maksud dia apa? Okey, yang ini datuk, yang ini nenek. Kalau jaddin, al-jadd, dia dah lain maksud, iaitu yang baiklah, dengan baik, dengan rajin. Okey, cuba jawab soalan ini. Letakkan jawapan dia la ataupun ma. Okey, contohnya ana. Ana tanawaltu. Okey, tanawaltu dia fi'il apa? Kemudian letak la ataupun ma. Saya mengambil sarapan. Ishaq yatlub al-laham al-mashwi. Okey, Ishaq apa? Yatlub al-laham al-mashwi. Okey, order daging panggang. Anta apa? Tashrab al-ma' as-sakhin. Awak maza minum air panas. Nahnu kami nurid kebab. Perlukan kami nak kebab. Hiya ta'kul al-aruz al-makli. Dia ta'kul. Okey, ma ke la? Al-aruz makli. Makan nasi goreng. Okey, kemudian ma ni isikan dia punya fi'il madhi yang sesuai. Okey, yang dekat depan tadi. Okey, contohnya 4 perkataan tu adalah syaraba ke, tanawala ke, kemudian talaba ke, akala. Okey, 4 perkataan tu awak tengoklah, jadikan dia kepada fi'il madhi. Okey, fi'il past tense untuk ma. Okey, contohnya ma syai'an minal fatur. Apa tidak apa-apa daripada sarapan. Okey. Nak guna akala ke, nak guna syaraba ke, nak guna syariba ke, nak guna tanawala ke, ataupun nak guna talaba. Okey, kemudian tukar kepada fi'il madhi. Sama juga nombor 2, ma asyai. Syai ni teh. Okey, nak guna 4 perkataan tu yang mana? Nombor 3, al-laham mashwi, daging panggang. Nombor 4, makanan-makanan min ad-dukan. Makanan pula. Sayur-sayuran daripada ya Allah ya Tuhan, kedai. Okey, dukan kedai. Al-ghada, makan tengah hari. Okey, cuba buat latihan dalam buku ni. Tatlub bermaksud untuk muannas, dia perempuan. Mahukan atau order. Okey, tatlub ni dia boleh
makna yang berlainan lah ikut konteks ayat. Kadang-kadang maksud dia hendak, okay. Kadang-kadang maksud dia nak order, okay. Mat'am, restoran atau kantin. Al-asya, makan malam. Ladzi, sedap. At-ta'am, makanan. Dajaj, ayam. Okay, dajaj ni kena sebut betul-betul. Dajaj, bukan dajjal. Saya macam kadang-kadang kalau kita salah sebut, makna dia memberi kesan buruk. Jadi kena sebut tu jim, ha, kha, sin, shin. Jadi kena sebut betul-betul lah. Okay, tazhab al-ummu ila maza ahla. Ahla ni nama restoran. Litanawul untuk mengambil makan. Maza taqra qa'imah. Okay, dia membaca qa'imah apa? Wa apa? At-ta'am minan nadil. Okay, turid maza al-maqli wasyai al-arabi. Okay, yang kedua, soal asani, sahih. Okay, sahih ni maksud dia betulkan. Okay, sahih, betulkan. Kalimat ni perkataan yang bergaris ni lah. Allati bil khutut, yang bergaris. Al-aridah al-atiyah. Okay, perkataan yang bergaris, yang dibulkan ini. Okay. Soal al-awwal, Fatimah sa'im. Limaza al-khata? Lianna Fatimah mu'annas. Maza kalimah fil mu'annas. Apa kalimah dia kalau mu'annas? Yang ini adalah muzakkar. Okay. Haza huwa muzakkar. Ini adalah muzakkar. Maza mu'annas. Apa yang mu'annas ni apa? Okay. Maza mu'annas suha. Apa yang mu'annas dia? Al-ab, Fatimah puasa. Okay. Soal asani. Al-abu, apa ni? Tatanawal al-fatur. Okay. Ayah makan sarapan. Okay. Ambil makan sarapan. Tatanawal khata. Okay. Tatanawal mu'annas. Mu'annas. Walakinna abun muzakkar. Tapi ayah tu dia muzakkar. Maza tatanawal li dhamir huwa. Okay, apakah dia? Tatanawal tu untuk fi'il mudhari', untuk fi'il mudhari' yang dhamir dia huwa. Okay, abun ni nama lelaki atau manusia yang lelaki, dia akan menggunakan dhamir huwa. Okay, nombor 3. Nahnu asyrab asyai. Okay, asyrab fi'il mudhari' untuk ana. Okay, walakinna kalimah qabla hadha nahnu. Okay, sebelum ini adalah nahnu, tapi dia guna asyrab. Madza sahihah tuha. Apakah dia yang betul? Okay, asyrab. Nombor 4. Al-um yakul. Al-um pun sama, dia adalah muzakkar. Maza yakul li dhamir hiya. Hiya untuk fi'il mudhari'. Jadi kena ubah yakul ni. Mak makan nasi goreng. Tadi apa maksud dia? Nahnu, saya minum, kami minum teh. Okay, nahnu kami. Soalul khamis, anti tatlub as-samak al-mashwi. Awak lelaki, awak perempuan, anti tatlub. Okay, tatlub untuk fi'il mudhari' bagi anta. Anta tatlub. Tapi kat sini anti. Maza ijabah tuha. Apa jawapannya? Okay, yang betul lah. Ikan mashwi, ikan panggang. Mashwi ni grill. Okay, jadi apa jawapan dia? Taib, da' alamah right li terjemah as-sahihah. Okay, dalam kitabah nanti dan juga ujian
mendengar ada soalan terjemah. Okey, daripada bahasa Melayu terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pilih jawapan yang terjemahannya betul lah. Dia tak tulis, dia suruh yang mana jawapan yang betul. Kena pilih terjemahan yang betul. Macam inilah lebih kurang soalannya. Kami mengambil makan tengah hari. Kami nahnu. Ambil makan tengah hari. Natanawal. Okey. Tengah hari. Ghada atau al-asha. Ikhtar. Ikhtar. Ayul ijabah. Pilih mana satu jawapan antara kedua ni. Saya suka nasi goreng. Uhibbu al-ruz. Saya suka nasi goreng. Nasi goreng madha. Okey. Makali goreng. Aruz wa khubzun. Ayul al-ijabah as-sahihah. Yang mana satu jawapan yang betul. Okey. Huwa tatalub asyai bisalj. Huwa yatalub asyai bil halib. Okey. Dia order. Dia memesan teh. Dan apa jawapan dia? As-salaj ke al-halib? Sama juga awak female gemar roti dan telur. Okey. Anti lah awak female. Okey. Kalau mudhari' dia tufaddilin. Okey. Anti tufaddilin. Gemar. Okey. Khubz au aruz. Okey. By ni telur lah. Nombor 5, awak male. M ni male. Mahu menu makanan. Okey. Mahu. Turid, anta turid. Maza menu makanan. Okey. Baik, ba'da dhalik, imla al-faragh, isi jawapan yang kosong ni. Maza tanawalta, apakah awak makan? Untuk anta. Kalau tanawalti, untuk anti. So, jawapan dia tanawaltu, saya makan al-fatur, sarapan. Apa benda lauk pauk atau minuman yang awak makan. Awak isi lah. Okay, awak isi. Dah hafal kan hari tu? Awak isi. Kalau tak hafal, tengok balik buku. Hafal sekejap, baru tulis semula. Okay, al-fatur, sarapan. Isilah sama ada nasi lemak ke, air teh ke, maza lagi sandwich ke yang sarapan untuk pagi. Kemudian ghada makan tengah hari, al-asha makan malam. Okey, imla al-faragh.